Assalamualaikum. Baik, minggu ni saya nak bawa tuan-tuan ke satu lagi destinasi yang cukup menarik, yang pastinya tuan-tuan teruja macam saya juga. Kita nak ke mana kali ni? Jom kita tengok sama-sama. Okey, sebenarnya perjalanan kali ni tak plan pun sebenarnya. Saya nak bawa tuan-tuan ke Cameron Highland. Jom. Okey, sebenarnya seperti yang saya bagi tahu awal tadi, sebenarnya Cameron Highland ni dah menjadi satu orang kata tempat yang amat-amat dinantikan oleh saya dan juga keluarga. Cumanya direzekikan oleh Allah SWT. Sebenarnya tak plan pun. Kami cadang nak datang, tapi akhirnya alhamdulillah Allah izinkan, dan hari ni alhamdulillah kami sampai ke sini, insya-Allah. Okey, jom kita tengok apa yang menarik, apa yang best dekat Cameron Highland. Sebenarnya dah lama kami tak sampai ke Cameron Highland ni, dan sesungguhnya selepas PKP, bagi yang merindui Cameron Highland, bagi yang nak tengok macam mana Cameron Highland pada tahun 2022 ni, jom ikut saya, kita tengok sama-sama apa yang best kali ni. Okey, sebaik saja kami melepasi tol di Perak tu, kami bagi orang utara, kami lebih dekat untuk naik ke Cameron Highland melalui jalan Simpang Pulai. Jadi bagi orang yang sebelah selatan mungkin lebih dekat melalui jalan Tapah. Untuk kami di utara ni, jalan ni yang paling dekat dengan kami. Alhamdulillah waktu saya sampai tu, selepas sahaja kami turun daripada tol tu, alhamdulillah jalannya agak baik, keadaan pun tak jam sangat. Kebetulan bukan musim cuti sekolah, jadinya semuanya lancar. Sebenarnya saya dan keluarga lebih suka memilih untuk berjalan pada waktu hari bekerja sebab nak elak jam, dan alhamdulillah perjalanan lebih lancar. Okey, sebaik saja kami menaiki Cameron Highland tu, saya sempat jugalah sebelum sampai ke atas, saya singgah ke satu tempat ni sebelum nak sampai ke Cameron Highland tu. Kat sini memang pot agaknya, sebab waktu saya sampai tu ramai sangat orang yang berhenti dan mengambil gambar, merakam suasana keindahan panorama di sini. Jadi jom kita tengok apa yang best dekat sini. Kalau tuan-tuan sampai sini, bolehlah berhenti sekejap. Lihatlah betapa indahnya ciptaan Allah SWT tu. Memang memukau pemandangan, memang rasa memang cantik sangat-sangat, walaupun belum sampai ke Cameron Highland. Jadi kalau tuan-tuan nak singgah sini, pastikan tuan-tuan hati-hati dekat kawasan ni. Memang ramai orang sikit dan jalannya tu agak cerun. Dan waktu saya sampai tu memang ramai orang, dan kawasan ni memang tepi jalan dan agak sedikit bahayalah kerana laluan turun naik Cameron Highland. Jadi hati-hati, dan kalau boleh ini laluan utama, jadi elakkanlah berlama-lama kat sini. Okey, baik. Sesampainya kami di Cameron Highland hari itu, hari pertama yang kami lakukan adalah kami memilih untuk bawa anak-anak untuk berjalan-jalan sekitar kawasan Cameron Highland ni, iaitu di The Sheep Sanctuary. Okey, sebenarnya percutian kali ni lebih kepada untuk bagi ilmu lah dekat anak-anak, untuk dekati binatang, sebab tempat ni lebih sesuai lah untuk kanak-kanak. Macam kita yang dah dewasa ni dah biasa dengan kambing kampung, memang dah tak teruja apalah sebenarnya. Tetapi kalau untuk anak-anak, insya-Allah tempat ni sangat-sangat sesuai. Jadi tuan-tuan bolehlah datang ke sini untuk cuba tengok macam mana kambing di kawasan sejuk ni, di The Sheep Sanctuary. Okey, inilah tempatnya. Pastinya anak-anak sukalah tempat ni, memang bersesuaian sangat dengan mereka. Okey, sebenarnya waktu saya sampai tu pun, walaupun waktu bekerja, memang ramai juga orang waktu tu. Okey, inilah The Sheep Sanctuary tu, dan inilah jalan masuk, dan ni adalah kaunter pendaftaran. Sebenarnya dekat sini yuran masuk ataupun bayaran masuknya adalah sebanyak RM8 untuk dewasa, dan kanak-kanak kalau tak silap saya RM4 ke RM5 macam tu lah. Jadi lebih kurang dalam kami 4 beranak tu dalam lebih kurang RM20 lebih lah. InsyaAllah sangat-sangat okey lah kat sini. Dan kat sini kawasan dia beginilah, cerun sikit, jadi hati-hati. Dan yang bestnya apabila kita turun dekat sini adalah pemandangannya yang cukup-cukup indah. Tuan-tuan kena datang sini.
Jom kita tengok pemandangan yang sempat saya rakam untuk tuan-tuan tengok betapa indahnya kawasan ni. Itu dia. Sebenarnya bila kita turun kat belakang ni, kita nampaklah Hotel Copthorne dekat belakang ni. Kemudian pemandangan bukit, bukau. Memang terasa terbuai-buai lah tengok pemandangan kat belakang ni. Bolehlah rakam gambar kat sini. Dan ini adalah pintu masuk, dan sebaik saja kita bayar orang kata tiket tu, mereka akan bekalkan dengan makanan untuk diberikan kepada kambing. Jadi dalam kotak tu bukannya kitchen, bukannya cenderahati, tetapi makanan kepada kambing. Jadi bawalah makanan tu masuk dan nanti kita boleh bagi makan dekat kambing-kambing kat dalam tu. Okey, sebelum masuk, tuan-tuan juga boleh mengambil gambar dekat tempat yang disediakan dekat depan ni. Tak ada masalah. Cumanya kita perlu tunjukkan tiket yang kita dah bayar, baru mereka akan berikan kebenaran untuk kita masuk ke dalam tempat ni. Okey, inilah suasana dekat dalam tempat ni. Kita kena turun tangga sikit. Kena hati-hati kalau bawa anak-anak kecil macam saya tu, memang kena hati-hati, takut jatuh tangga. Dan untuk kalau orang tua-tua ataupun kurang upaya tu macam agak masalah sikit lah. Sebab memang kawasan ni tempatnya bertangga dan sepenuhnya perlu berjalan. Dan memang berpeluh sikit lah. Kalau orang tua-tua tu mungkin tak sesuai sangat lah. Kan, kena hati-hatilah. InsyaAllah kalau datang tak ada masalah. Dan kita juga bila dah sampai sini, apa yang saya boleh pesankan adalah jangan lupa untuk bawa emas. Kerana tempat ni memang sedikit berbau lah. Biasalah kandang kambing kan, walaupun di tempat yang sejuk ni memang tetap berbau lah. Sebab kambing-kambing ni memang akan berak dan kencing. Dia kata-kata tempat ikut suka dia kan. Jadinya kita pantau lah dan jaga sama-sama jaga kebersihan, kesihatan masing-masing lah. Sebaik saya sampai, tu dia tu, kami disambut oleh 2 ekor kambing biri-biri yang memang comel. Tu dia, tengok tu. Memang gemuk sangat. Al-maklum sajalah duduk kat sini makan je kerjanya kan. Dan memang anak-anak memang teruja lah. Kebanyakan saya lihat waktu saya sampai tu, kebanyakan keluarga bawa anak-anak lah untuk melihat sendiri bagaimana pengalaman bagi makan binatang, bagaimana bermesra dengan binatang. Kemudian dekat sini juga kita boleh lihat pemandangan cukup-cukup indah. Dan kita boleh juga masuk sampai ke dalam kandang ni. Jom saya bawa tuan-tuan. Jadi kat sini memang kita kata adalah satu tempat yang cukup sesuai lah untuk keluarga. Kerana dekat sini memang kita boleh lihat lah pelbagai aksi yang menarik, yang takut dengan kambing, yang menangis, yang teruja, yang nak naik atas kambing, yang bergambar dengan kambing. Memang macam-macam lah yang menjerit. Macam-macam aksi dekat sini. Jadi jom kita tengok apa lagi yang best dekat dalam The Sheep Sanctuary ni. Jom.
Apabila dah puas bermain dengan kambing di bawah tu selama beberapa jam, melepaskan anak-anak kat bawah tu, dan akhirnya kami pun bergerak untuk keluarlah daripada tempat ni. Dan sebenarnya bila kita nak balik tu, macam biasa kita kena keluar di pintu yang sama, dan pastikan sebelum kita keluar daripada sini kita sanitize tangan, kerana di sini ada disediakan tempat untuk cuci tangan, sanitize, dan juga bersihkanlah diri sebelum kita keluarlah daripada sini, terutamanya tangan lah, sebab kita dah pegang macam-macam kan. Okey, sebelum kita balik, sekiranya ada yang dahaga, lapar dan sebagainya, di sini juga di tingkat 2 ni ada disediakan kedai makan, ada macam-macam jenis makanan, aiskrim dan sebagainya. Boleh juga untuk berehat seketika sebelum ke destinasi yang lain. Dan sebelum balik juga, tuan-tuan juga bolehlah untuk singgah di kedai cenderamata yang disediakan dekat tingkat atas ni. Ini kedai cenderamata yang dimaksudkan tadi tu. Kat sini memang macam-macam barangan yang disediakan yang cukup-cukup menarik dan comel. Jadi sempat jugalah saya tengok tinjau dalam kedai ni, memang semuanya cenderahati yang berunsurkan kambing biri-biri lah, sangat comel. Dan kita bolehlah beli oleh-oleh untuk dibawa balik nanti. Okey, sebaik saja keluar daripada The Sheep Sanctuary tu, sempat juga kami singgah di Lobstick ni. Dekat Lobstick ni macam biasa ada disediakan pelbagai jenis makanan berunsurkan Cameron Highland lah, iaitu ubi manis, ubi macam-macam jenis ubi yang sedap, enak dan lezat tu. Dan sempat jugalah untuk merasai kesegaran aiskrim dekat Cameron Highland ni. Biasalah kalau anak-anak tu memang aiskrim lah kan. Jadi kalau nak cuba boleh datang ke Lobstick ni.
Okey, lagi satu saya nak sharekan dekat bertentang dengan The Ship Century tu ada bazar besar yang dulunya belum ada lagi, baru-baru ni sahaja ada bazar ni, dan bazar ni memang sangat-sangat besar. Dan di tengah-tengah tu tuan-tuan boleh lihat ada tempat berjualan makanan. Dekat tempat dalam bazar ni memang semua orang Melayu yang jual makanan dekat dalam ni. Kalau kita rasa was-was, kita boleh datang kat tengah-tengah ni dan untuk beli makanan. Dan yang pastinya yang saya tak lepaskan peluang dekat sini adalah untuk menikmati sayuran goreng tepung. Macam biasalah yang tu yang favourite sekali. Dan dekat sini saya sempat jugalah beli bayam goreng tepung, brokoli, kemudian ada cendawan, dan juga ada sayur labu air kalau tak silap saya, memang sedap. Jadi siapa-siapa yang nak cuba bolehlah dapatkan dekat tengah-tengah bazar ni. Okey. Okey, selepas kami makan dan berehat seketika, masanya untuk bawa anak-anak pula untuk bermainlah, melepaskan tenaga mereka tu. Mereka ni memang dah set dah nak main je. Jadi saya memilih untuk bawa anak-anak ke The Smurf Inn ni, dekat hotel The Smurf Inn. Jadinya kalau siapa-siapa nak datang sini boleh saja Google Maps dan insya-Allah sampai dekat The Smurf Inn ni. The Smurf Inn ni sebenarnya tempat untuk kita bermain lah, lebih kepada permainan lah dekat dalam ni. Macam-macam jenis permainan, macam tapak pesta macam tu. Dan ada juga dijual banyak sangat pokok-pokok bunga. Dekat sini bolehlah kita berehat seketika sambil-sambil melepaskan anak-anak untuk bermain tu. Bolehlah untuk ibu dan juga bapa berehat seketika. Maklum sajalah kalau bercuti ni memang penat sikit lah kalau bawa anak-anak, tapi seronok insya-Allah. Dan dekat sini macam-macam jenis permainan dan kita boleh tebus koin untuk kita naik dan akses ke semua permainan dalam ni. Macam-macam. Ada kereta mainan, ada juga relaxation tu kursi urut lah. Untuk ibu, bapa dan keluarga berehat seketika sambil teman-teman anak tengok-tengok anak tu, kita bolehlah rehat seketika. Dan dekat sini juga kita boleh main game. Dan tak ketinggalan juga ada pameran dinosaur ni dekat sini. Pameran dinosaur dalam ni ada lampu dan sebagainya. Kalau anak-anak yang jenis berani tu bolehlah masuk kat sini, insya-Allah. Okey, kemudian saya sempatlah bila dekat sini untuk berjalan sekitar kawasan ni, sebab tempat ni memang luas juga. Jadi saya berjalan sehinggalah ke belakang, dan di sepanjang laluan ni ada pelbagai jenis tanaman pokok bunga yang kita boleh beli. Jadinya siapa-siapa yang berminat nak beli boleh beli kat sini, insya-Allah. Okey, sebelum balik daripada The Smurf Inn tu, saya sempat singgah di Kasim Manis Strawberry Farm ni. Sebenarnya dekat sini saya dimaklumkan oleh orang-orang kat sini bahawasanya dekat sini kita boleh petik sendiri buah strawberry.
Dan kebetulan waktu saya sampai tu Michael baru sahaja petik buah strawberry, makanya memang tak ada lagi lah buah dah banyak kurang, jadinya saya tak dibenarkan lagi untuk masuk ke dalam kawasan strawberry, kawasan tanaman strawberry itu. Makanya saya cuma dibenarkan untuk berjalan-jalan di sekitar Taman Bunga Michael. Makanya sesiapa yang nak pengalaman petik sendiri itu boleh datang di Kasih Manis Farm ni. Dan memang tempat ni memang dibenarkan untuk petik apabila buah banyak sahaja. Kalau buah kurang kita tak dibenarkan masuk, cuma kita dibenarkan untuk bersia-sia sahaja. Dan waktu saya sampai tu memang kawasan dia tak besar mana, tapi memang comel tempat ni sebab kecil dan memang padat sangat dengan pokok-pokok bunga dan tanaman. Jadi jom saya bawa tuan-tuan untuk kita tengok pelbagai jenis tanaman yang ada dekat dalam Kasih Manis Farm ni. Jom. Macam tuan-tuan tengok tu, memang Masya Allah, memang seronok sangat, teruja. Apabila kita masuk kat dalam tempat ni, pelbagai jenis pokok bunga yang ada, yang kita tak pernah tengok, yang kita tak pernah jumpa, semua ada. Yang berduri, yang berbunga, yang bergantung, yang kembang waktu pagi, kembang petang, kembang malam, semua ada. Memang sangat-sangat cantik. Dan kat sini juga kita dibenarkan untuk membeli. Jadinya jom kita tengok pelbagai jenis tanaman dekat dalam ni. Dan pokok strawberry pun ada. Bolehlah saya tengok lebih dekat. Ni dia. Okey, jom saya bawa tuan-tuan untuk explore dalam tempat ni daripada lorong ke lorong. Memang seronok.
Okey, selepas sahaja bos berjalan dekat taman bunga tu, saya pun sempatlah untuk meninjau dekat kawasan ladang strawberry tu, tapi macam tu lah, dilarang masuk tanpa kebenaran. Tapi kalau buah banyak, insya-Allah boleh, tak ada masalah. Boleh tanya je dekat pihak pengurusan kat sini. Jadi jomlah kita turun untuk ke destinasi yang lain pula. Sempatlah saya tengok-tengok pokok dan juga landscape dia. Kat sini memang cantik, dan kat sini juga kita boleh juga untuk duduk-duduk, sekiranya nak makan, nak minum, memang disediakan kerusi dan meja lah. Dan sempat juga saya melihat kedai mereka dekat ujung tu. Dekat sini macam biasa tu, kat sini sahaja yang boleh petik sendiri buah strawberry, dan boleh beli dengan timbangan yang disediakan. Dan kat sini juga kalau tak nak petik sendiri, boleh beli sahaja yang dah dijual. Macam-macam jenis ada, buah strawberry merah, coklat dan juga buah strawberry putih. Jadi jangan lepaskan peluang untuk datang kat sini, Kasih Manis Farm. InsyaAllah best.